Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Semega Unggul. Salam Kecemerlangan Bahasa Melayu SPM tahun 2020 insyaAllah. Okay, baik. Pada sesi kita pagi ini kita akan membicarakan tentang strategi 18 bintang penulisan karangan cemerlang. Dan fokus kita pada pagi ini juga lebih tertumpu pada perenggan isi. Perenggan yang jauh lebih penting daripada perenggan pendahuluan sebelum ini, kerana membabitkan huraian isi ataupun idea yang menjadi tugasan anda berdasarkan soalan ataupun berdasarkan kata kunci yang terdapat dalam soalan, terutamanya dalam ayat yang kedua soalan. Dan pada masa yang sama juga dalam perenggan isi ini, selain nak menguraikan isi itu tadi, idea itu tadi, perenggan ini juga memerlukan kamu menulis lebih banyak, lebih terperinci, dan membabitkan juga lebih banyak bilangan ayat. Jadi saya sangat berharap agar kamu memberikan fokus yang lebih daripada 100%, jika mampu, supaya kamu mudah nanti di dalam Dewan Pesan untuk melakukan tugasan menguraikan idea yang dah dipikirkan. Contohnya dalam soalan BN1B yang memperuntukkan berapa markah? 100 markah. Kita lihat, ini contoh grafik yang disekat oleh rakan kamu sebelum ini, senior kamu. Kita nak tengok ni. Ini beberapa pecahan yang terdapat dalam strategi 18 bintang ini dalam bahagian perenggan pendahuluan. Yang ini kita nak tengok hari ini, perenggan isi yang terdiri daripada ayat topik, atau kita ada ayat huraian isi. Nanti kita akan ada ayat contoh isi. Kita ada ayat impak, ayat ungkapan menarik dulu ayat ungkapan menarik dulu. Lepas itu ayat impak, dan ayat impak ini AIM ni kita akan pecah pada dua lagi ayat kecil, ataupun dengan kata lain, di dalam ayat impak ini ada dua ayat, iaitu ayat provokasi dan ayat solusi. Dan yang ke berapa ni, yang seterusnya ialah ayat penegas isi api. Ayat penegas isi untuk isi ataupun idea itu saja. Sebab itu kita ada ayat ungkapan menarik, kosakata menarik, penanda wacana menarik, dan perasaan menarik. Ini semuanya kita anggap sebagai renca-renca ramuan yang melazatkan lagi karangan awak. Bukan sekadar kamu berasa kenyang, tapi pada masa yang sama kamu akan berasa kelazatan makanan tersebut. Kita nak kedua ni. Kita pergi ke ayat yang pertama. Ini contoh. Katakanlah kalau kamu tak nak, saya jelaskan dulu fungsi setiap ayat supaya kamu jelas. Kadang-kadang kamu apabila ditanya ada berapa jenis ayat dalam perenggan isi, semua tahu. Ada 6, kan? Boleh sebut dari ayat atop, ayat topik sampai ke ayat api, ayat perenggan isi, semua boleh. Bila ditanya apakah fungsinya, apa yang nak ditulis dalam ayat-ayat berkenaan, kan? Tak tahu. Ini yang masalah. Idea dah ada, tapi idea
kosong, tak berisi. Jadi kena faham, kena kenal apa tugas, apa gunanya ayat-ayat ini. Tak kira dari pendahuluan, pengganti sampai penuh, semua kena tahu. Barulah awak dapat menulis dengan lancar. Lepas ni aku nak tulis ayat topik. Lepas ayat topik dah settle, dah selesai, aku kena tulis ayat huraian isi yang memerlukan aku lakukan, tulis di sini. Faham Okey. Jadi ayat topik atau ayat pertama dalam perenggan isi, fungsinya, tugasnya hanya nak memperkenalkan isi ataupun idea. Contohlah, katakanlah saya bagi ayat tugasan tentang soalan masalah disiplin dalam kalangan pelajar sekolah. Tugasannya ayat kedua, uraikan, bincangkan langkah-langkah untuk menangani masalah di disiplin pelajar di sekolah. Jadi sudah pastilah kalau kita kata cerita tentang usaha langkah, lazimnya mestilah dilakukan oleh beberapa pihak. Biasanya hierarki, pilihan utama idea awak mestilah awak akan fikir ibu bapa. Okey. Ingat peranan yang pertama ialah ibu bapa. Jadi dalam ayat topik ini awak akan memperkenalkan idea yang pertama, langkah yang pertama, usaha yang pertama melalui peranan ibu bapa. Jadi dalam ayat topik ini awak mesti memperkenalkan ibu bapa secara umum. Apa idea dia? Apa langkah dia? Apa usaha dia? Melalui peranan ibu bapa. Awak ambil. Okey. Persoalannya sekarang ialah ada pelajar yang menulis secara sambil lewa dalam ayat apa ni? Binaan ayat topik ni. Ada pelajar yang menulis dengan bersungguh-sungguh, dengan bergaya, dengan bahasa yang sangat gramatis, dengan gaya penulisan yang menarik, dan ada yang sebaliknya. Jadi jika diberikan markah, adakah markah yang sama? Sama kan? Jadi kita nak dari pendahuluan ayat pertama 2, 3, 4 masuk perenggan isi. Ayat pertama 2, 3, 4, 5, 6 semuanya ayat-ayat yang hebat dan menarik. Kita akan memberikan impression markah yang berbeza. Impression markah awak pastinya akan lebih tinggi dengan bahasa-bahasa yang hebat. Okey. Katakanlah tadi ayat topik, peranan ni siapa? Langkah yang pertama tadi ibu bapa. Okey, siapa boleh buat ayat peranan ibu bapa untuk memperkenalkan ibu bapa sebagai isi ataupun idea yang pertama? Siapa nak cuba? 5 amanah. Siapa sukarela nak cuba? Salah tidak mengapa. Kita dalam proses belajar memang ada salah, ada silap, ada betul. Yang paling penting kita cuba cara berterusan untuk membaiki diri. Siapa nak cuba? Ada nak cuba? Okey, ajar. Terima kasih. Tak perlu berdiri lah. Tak perlu berdiri. Kuat-kuat. Sebagai keputusan minda saya yang pertama, antara langkah yang perlu diimplementasikan untuk membendung masalah disiplin dalam kalangan pelajar ialah melalui peranan ibu bapa. Okey. Tengok saya ulang balik Sebagai cetusan minda saya yang pertama. Jadi satu frasa menarik pada masa yang sama dia juga berfungsi sebagai penanda wacana menarik untuk memulakan idea. Okey. Sebagai cetusan minda saya yang pertama, dia kata tadi kan, antara langkah, kalau nak buat antara langkah perdana utama kan, ada masalah, lebih cantikkan ayat ni, hebatkan ayat. Antara langkah utama perdana kan, untuk menangani masalah disiplin dalam kalangan pelajar di sekolah ataupun menangani masalah disiplin remaja yang masih lagi berstatus pelajar sekolah ialah melalui peranan ibu bapa.
Ada juga yang pelajaran yang buat, antaranya ialah peranan ibu bapa. Selesai tak tugasan untuk memperkenalkan idea utama? Selesai juga. Dia masuk juga pasal ibu bapa kan. Antaranya ialah, ataupun antara langkahnya ialah peranan ibu bapa. Sama je. Yang tadi sama juga. Tetapi mana yang lebih hebat, lebih menarik? Kan? Okey. Jadi kalau nak diberikan penilaian dari segi markah ni tak akan sama. Okey. Jadi kita gunakan apa tadi? Penanda wacana menarik itu sebagai cetusan minda, idea saya yang pertama. Kan cara dia. Boleh juga orang tulis. Antaranya tadi kan, terdapat beberapa langkah. Antaranya ialah anak tambah up sikit. Terdapat untuk tulis juga kan. Tadi antara itu terus kan. Tak menarik. Tak menarik. Okey. Dah selesai? Ayat topik awak? Sudah. Kita nak beralih pada ayat kedua, ayat huraian isi. Ayat huraian isi, ahui. 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 Tugasnya, peranannya adalah nak menjelaskan. Nak menjelaskan mengapa awak kata ibu bapa itu sebagai langkah utama. Usaha utama. Kenapa? Mesti ada sebab. Kenapa awak pilih ibu bapa? Dan nanti isi-isi yang seterusnya dalam perenang-perenang yang seterusnya. Sekarang kita fokus pada peranan ibu bapa. Sebab awak dah pilih ibu bapa. Kenapa? Mesti ada sesuatu yang nak dijelaskan. Mengapa ibu bapa? Agak-agak apa? Dia bukan nak apa kan? Dia nak mengapa. Kena jelas. Misalnya, awak boleh katakan bahawa ibu bapa yang lebih mengenali anak-anak. Ibu bapa lah yang mampu. Ni dalam apa ni? Ayat huraian isi. Ibu bapa lah yang mengasuh, membentuk anak-anak sejak kecil. Semuanya bergantung pada ibu bapa. Ibu bapa merupakan pasangan yang tiada tolok banding, yang lebih mengenali hati budi anak-anak dan apa harapan yang dihasratkan oleh ibu bapa pada anak-anak. Kan? Ibu bapa ibarat, anak-anak ibarat selai kain putih. Ibu bapa lah yang bertanggungjawab, ibu bapa lah yang berpeluang, ibu bapa lah yang seharusnya mencorakkan kain putih itu. Kain putih itu kita analogikan untuk anak-anak. Kain putih itu dengan warna-warna, mencorakkannya dengan warna-warna yang indah, seindah warna-warna pelangi. Bukan dicorakkan dengan warna-warna kelam hitam yang menggelapkan masa depan anak-anak. Begitulah orang cerita istimewa. Kita kena cerita tentang istimewanya ibu bapa. Sebab itulah dia ni kita pilih sebagai langkah ataupun usaha yang paling perdana, utama untuk menangani masalah disiplin dalam kalangan anak-anak remaja yang masih bersekolah kan. Begitu. Jangan tulis sebaliknya. Biasanya pelajar akan tulis anak-anak akan begini, anak-anak akan begini, anak-anak akan begini. Jika ibu bapa dah terbalik, patutnya ibu bapa dulu cerita ibu bapa begini, macam mana keadaannya, kehebatannya, kan? Kesempatan peluang yang sepatutnya dilakukan oleh ibu bapa sejak anak-anak kecil lagi kan. Boleh faham Okey. Ibu bapa lebih memahami jiwa anak-anak daripada anak-anak remaja. Sebab tu bila kita kata remaja ni, ibu bapa saja yang faham. Dan masalah disiplin dalam kalangan ibu bapa, dengan kata yang lebih kasar lagi, saya nak kata tak boleh main terjauh. Terus marah-marah dia tak ada. Dia mesti dilakukan, ditangani secara berhemah dan bijaksana. Saya bersyukur guna perkataan perlu disantuni masalah anak-anak itu
dengan cara yang paling bijaksana. Ibarat menarik rambut di dalam tepung, rambut usah putus. Tepung jangan berserak ataupun berselerak, dua-dua boleh lah. Tapi lebih cantik kalau guna berserak, sebab berserak ni kalau berselerak bersepah. Okey, jelas? Okey, lepas itu dah jelaskan kan hebatnya ibu bapa. Hebatnya ibu bapa kan? Apa yang, kenapa kata ibu bapa sebagai langkah utama dah ada dah bagi tahu. Sekarang ni katakan orang masih lagi kurang jelas, kurang faham lah, cuba beri contoh. Okey, awak pun bagi contoh pergi ke ayat yang ketiga, iaitu ayat contoh isi. Tak nak lagi gunakan bahasa-bahasa penanda wacana yang biasa-biasa. Contohnya, misalnya tak nak. Itu bahasa-bahasa rendah. Kita gunakan apa? Bagi membuktikan perkara ini. Biar kita ambil contoh yang paling dekat dengan kita. Contoh ketara yang dapat kita tengahkan ialah, nampak bila orang dengar baca kan, penanda wacana ayat contoh isi dia pun dah gempak kan, menarik meremang rumah kan, dengar kan. Ini contohnya. Okey, jadi kita ambil mana-mana satu penanda wacana memulakan ayat apa, contoh isi tadi. Lepas tu apa contohnya? Tadi kata mengapa dah selesaikan masalah. Sekarang ni apa yang ibu bapa mampu buat? Apa yang ibu bapa membuat? Jadi suri teladan kepada anak-anak, jadi teman rapat yang dapat mampu sudi sentiasa berada di samping anak-anak, di sisi anak-anak, apatah lagi apabila anak-anak menghadapi masalah mereka kan dalam usia remaja, kadang-kadang masalah dengan rakan-rakan, masalah terjebak dalam percintaan, masalah pelajaran dan sebagainya. Betul? Jadi ibu bapa kena jadi rakan yang baik dengan anak-anak, sama ada lelaki ataupun perempuan. Pada masa yang sama menjadi suri teladan, jadi idola, jadi ikutan. Jadikan diri ibu bapa sebagai pasangan yang menjadi idola, impian anak-anak, sebagai satu contoh terbaik untuk diteladani oleh anak-anak. Siapa ni cerita ni? Kita isi tentang apa ni? Fokus balik tentang ibu bapa. Cerita tentang apa yang ibu bapa dapat buat. Ibu bapa boleh berikan apa lagi? Contoh, banyak contoh. Boleh solat bersama kan, makan bersama. Kadang-kadang lepas solat ada kelas sebulan sekali adakan tazkirah dengan anak-anak kan, ataupun pergi melancong bersama-sama begitu kan. Anda faham? Banyak benda yang dapat dilakukan, termasuklah ibu bapa mestilah memberikan kasih sayang yang sempurna, yang sepenuhnya. Boleh curi kesempatan itu bagai menatang minyak yang penuh kan, berikan didikan yang sempurna, sama ada pendidikan di sekolah biasa ataupun dalam pendidikan agama, agar dapat dijadikan sebagai benteng perisai tuan anak, agar tak terjebak, terjerumus terpengaruh oleh budaya-budaya yang merosakkan, seperti budaya hedonisme. Nampak? Idea daripada ayat itu, ayat apa semua. Tadi kita mengaku dah hebat. Jadi apa mampu ibu bapa buat? Bagi contoh, buktikan. Boleh faham? Kita bergerak kepada ayat ungkapan menarik. Ayat ungkapan menarik boleh masukkan peribahasa, boleh masukkan mutiara kata, kata-kata hikmat, hadis, ayat Quran, sebagainya. Misalnya kita kata apa? Hal ini persis, tak kisah kita boleh mulakan dengan hal ini persis, ataupun senario ini persis seperti, dekat, sinonim pun tak apa kan, dengan peribahasa yang menyatakan bahawa melentur bulu biarlah dari rebung. Kerana, kalau nak sambung boleh, kerana bagaimana acuan
Begitulah weh. Kan? Cerita tentang hebatkan ibu bapa. Didik daripada kecil. Pada masa sama, kalau ibu bapa hebat, anak-anak insya-Allah akan jadi hebat. Itulah bagaimana acuan kita. Jadi dalam ayat itu saja kita boleh sambung dua sekali ungkapan menarik. Tengok Dan ayat yang ke berapa dah? Ayat yang kelima. Kita ada 6 ayat Okey. Ayat yang kelima ialah ayat impak. Okey, saya nak pergi ke dua ayat impak itu, ayat provokasi dengan ayat solusi. Dengar betul-betul. Di bawah impak ni kesannya dari segi positif ataupun yang negatif. Itu maksudnya provokasi ni lebih kepada negatif, ini lebih pada positif, solusi. Okey, katalah awak tanya, cikgu saya nak kena tulis kedua-dua ni. Ya. Kalau diberi pilihan, yang mana? Provokasi lah. Yang ini tinggalkan pun tak boleh. Sebab ayat solusi ini akan disolusikan juga nanti dalam ayat yang terakhir serangkaian isi, itu ayat penegas isi. Bila kita tegaskan bahawa peranan ibu bapa memang sangat penting. Okey, kita nak provoke. Ini provoke ni macam juga dalam pendahuluan. Dalam ayat persoh, awak tinggalkan, awak kemukakan, awak lontarkan, awak lemparkan satu persoh, awak macam mengkritik tajuk soalan itu. Gaya, nampak satu keberanian dan kemata. Sama juga dengan ayat provokasi. Awak memprovok, mengkritik isi. Apa isi tadi? Ibu bapa. Bukan awak provok ibu bapa tak guna dalam memang kebanyakan sekarang. Bukan begitu. Awak mengkritik, memprovok dengan cara pembaca perlu berfikir. Cuba bila pembaca-baca je, dia kena fikir. Kalaulah ibu bapa kan, contohnya kalau kat depan ini kita ambil perasaan ni, nanda macam nak menarik untuk mulakan ni. Katalah kita ambil yang ni, cuba kita renungkan sejenak. Nak mulakan ayat apa ni tadi? Ayat provok. Cuba kita renungkan sejenak. Seandainya, sekiranya ibu bapa bersikap lepas tangan, ibu bapa lebih mementingkan kerjaya masing-masing daripada ataupun berbanding dengan tumpuan terhadap anak, berbanding dengan tanggungjawab dan kebajikan anak-anak, terutamanya usaha untuk membentuk akhlak terpuji anak-anak, membentuk sasiah terpuji, akhlak mulia, sasiah terpuji dan peribadi unggulan anak. Bagaimana mungkin awak lontarkan satu persoalan supaya pembaca dapat difikir. Bagaimana mungkin usaha-usaha yang cuba diimplementasikan dapat ditangani dengan cara yang berkesan ataupun secara efek ataupun efisien lah awak katakan. Tinggalkan tadi soalan. Faham? Cantik ayat awak. Bagaimana mungkin? Tapi kalau awak nak buat juga ayat solusi boleh. Namun awak nak kan, nak solusikan dia kan, nak positif. Namun jika ibu bapa sedar bahawa betapa pentingnya, betapa signifikannya obligasi. Apa dia obligasi? Tanggungjawab yang harus dipikul oleh ibu bapa. Nescaya masalah disiplin dalam kalangan pelajar sekolah, terutamanya pelajar yang masih remaja, dapat diselesaikan ataupun kes-kesnya dapat diminimumkan. Ataupun masalah buli seperti di sekolah berasrama dapat elakkan, kan? Sehingga kan mangsa kadang-kadang mengalami kegagalan yang parah, ada yang lebih tragis,
pelajar itu, trauma dan ada yang meninggal dunia. Okey, saya dah pergi ke 2 ayat 4 tadi. Kita nak pergi ke ayat adegan. Kita boleh masuk dalam Mas A Plus. Saya dah siapkan dalam ruang khas itu penanda-penanda wacana untuk memulakan ayat adegan. Kita boleh buat ironi, boleh, kita boleh buat natijah boleh. Natijah tak apa tepat sebab natijah daripada kesan. Kita nak menunjukkan rumusan, kesimpulan. Apa ni? Deduksinya, tegasnya, kan? Tuntasnya. Okey? Dan kita boleh tulis yang ni panjang sikit. Berdasarkan hujah yang dinyatakan, jelaslah bahawa isi ibu bapa isi kan. Ibu bapa begitu, peranan ibu bapa begitu signifikan dalam wujudkan, dalam menangani masalah disiplin dalam kalangan anak-anak remaja yang masih bersekolah. Okey? Dah tegaskan. Mesti ada penegasan awak. Awak dah bercerita banyak orang. Awak mesti meletakkan satu penegasan daripada diri awak. You faham Biasanya yang positif. Okey, ayat penegas api. Jelas? Nak menghurai satu idea mesti ada 6 jenis ayat. Saya ulang balik, ayat topik, ayat huraian isi, ayat contoh isi, ayat ungkapan menarik, ayat impak. Di dalam ayat impak ada 2 ayat, ayat provokasi, ayat solusi, dan terakhir ialah ayat. Okey. Inilah dia idea yang awak cari-cari selama ini, yang kata tak tahu nak tulis apa dan nak mulakan apa, kan? Bagaimana cara? Inilah dia. Awak dah tahu dah. Peringkat isi bermula dengan ayat top. Apa yang ada dalam topik, apa penanda wacana, semua dah tahu. Kan? Apa peranan tugasnya, apa yang sepatutnya ditulis dalam setiap ayat itu, semua dah tahu. Jadi ada masalah pun awak menulis karangan dengan baik, lancar, dan hasilnya insya-Allah akan cemerlang. Okey, baik, itu saja sesi perkongsian kita pada pagi ini, diskusi tentang penulisan karangan strategi 18 bintang, iaitu perenggan isi untuk menguraikan idea-idea dengan cemerlang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.